kalaulah sebelum kita memerintah kita sudah memperjuangkan untuk sekolah-sekolah agama, maka apatah lagi sesudah kita diberi mandat kuasa untuk memerintah. Selepas daripada kita membentuk kerajaan di Kedah, jadi alhamdulillah ada satu usaha yang dibuat untuk menyatukan sekolah-sekolah yang selama ini diurus tadbir secara bersendirian, mungkin oleh lembaga, mungkin berada di bawah parti dan sebagainya. Jadi hasil gabungan itu yang kita mula wujudkan pada bulan April 2008 sampai hari ini, pertubuhan yang dinamakan Pertubuhan Ahli-Waris Sekolah Agama HESA sudah mempunyai 71 institusi. Dan di sepanjang pemerintahan Pakatan Rakyat ini, 71 institusi ini dibantu dengan sumbangan daripada kerajaan yang secara puratanya HESA ataupun sekolah-sekolah yang bernaung di bawah HESA ini menerima lebih daripada 1 juta ringgit dalam 1 tahun. Maknanya 4 tahun ini sudah lebih daripada 4 juta sumbangan kerajaan kepada SAR yang bernaung di bawah HESA. Dakwaan mengatakan madrasah taufiqiyah khairiyah Pondok Pak Ya tidak langsung menerima walaupun 1 sen daripada kerajaan adalah satu pembohongan yang sangat besarlah, kerana sekurang-kurang pun kalau tidak menerima sumbangan keuangan duit secara langsung, sebenarnya taufiqiyah berdasarkan apa yang dimaklumkan oleh Jabatan Agama menerima sumbangan daripada kerajaan dalam bentuk guru majlis yang kos yang dibiayai oleh majlis untuk guru sahaja mencecah hampir 200,000 untuk 1 tahun. Jadi dengan 3 alasan yang saya sebutkan ini, maka saya menafikanlah dakwaan mana-mana pihak pun yang mengatakan bahawa kerajaan Pakatan Rakyat Kedah tidak membantu SAR. Bahkan bukan sekadar membantu, bahkan kerajaan yang ada hari ini sedaya mungkin memajukan lagi sekolah-sekolah agama, sebagai contoh dari sudut mewujudkan pula tahfiz sains, yang itulah dalam sejarah penubuhan kerajaan negeri Kedah sejak merdeka sampai hari ini, itulah yang ada di Kedah, satu-satunya Mahat Tahfiz Sains. Inilah satu sejarah yang patut dibanggakan oleh seluruh rakyat negeri Kedah. Kerajaan Persekutuan melalui Perdana Menteri mengumumkan RM100 untuk setiap pelajar. Yang kita kira pada waktu itu tidak ada latar belakang politik, tidak kira di mana pelajar itu menuntut, asalkan dia seorang pelajar, rakyat Malaysia berhak dan layak untuk dapat RM100. Tetapi apa yang berlaku di Kedah ialah sekolah-sekolah di bawah HESA yang bergabung dengan HESA, terdapat 5,048 pelajar yang dinafikan hak tersebut. Hanya dengan alasan sekolah itu tidak berdaftar, walaupun pelajar-pelajar yang menuntut itu adalah rakyat Malaysia, ada kad pengenalan biru macam mana yang lain, tetapi dinafikan hanya kerana sekolah tidak berdaftar dengan kementerian. Ini sangat mengecewakanlah, satu tindakan diskriminasi yang dibuat oleh kerajaan pusat. Maka apa yang dibuat, penafian yang dibuat ini oleh kerajaan pusat telah diambil inisiatif oleh kerajaan negeri Kedah dengan menyalurkan bantuan ataupun sumbangan RM100 ini dengan dipahamkan bahawa kerajaan negeri Kedah menggunakan tabung Tengku Mahmud. Sekarang ini pemerintah, khususnya UMNO Barisan Nasional di peringkat pusat ni berada dalam keadaan yang sangat terdesak, sehingga menyebabkan
mereka ni terpaksa mencari-cari di mana nak jadikan tempat bergantung. Satu perkara yang tak pernah diwujudkan dalam Malaysia selama ini iaitu Yayasan Pembangunan Pondok diwujudkan. Bayangkan Malaysia sudah merdeka 55 tahun, pondok sudah wujud boleh jadi 60-70 tahun. Tiba-tiba di saat UMNO Barisan Nasional ni nak hilang kuasa, barulah buat Yayasan Pembangunan Pondok. Jadi itu respon saya lah kalau dari sudut tu. Kan, sementara dari sudut bantuan, sebenarnya kalau sekiranya TPM mengumumkan apa bantuan, memberi apa bantuan sekalipun, sebenarnya bantuan ini memang satu kewajipan. Kan? Bahkan bukan bantuan, bahkan kewajipan yang mesti ditunaikan. Sebab daripada 2003, sekolah-sekolah ini dinafikan hak untuk mendapat per kapita. Zaman Tuan Dr. Mahathir sampailah hari ini, kalau bagi pun lebih pada bentuk ihsan dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok tu sudut, sebenarnya kerajaan pusat ni kena berterima kasih pada sekolah-sekolah ini kerana telah mengurangkan perbelanjaan yang begitu besar yang patutnya dipikul oleh kerajaan. Tapi kerajaan dapat berjimat kerana inisiatif yang diambil oleh rakyat untuk mewujudkan sekolah-sekolah ini. Bagi saya TPM, kalaupun dia sudah beri sumbangan kepada, tapi sebenarnya institusi yang diberi itu masih lagi bersifat terpilih. Kan? Bersifat terpilih sebab atas dasar apa, atas alasan apa, sekolah ini mesti syarat nak kena daftar dulu dengan kementerian. Jadi kadang-kadang sekolah pun nak tanya juga berapa kali kita nak kena daftar. Sebab berapa banyak di kalangan sekolah-sekolah kita di Kedah yang sudah mendaftar dengan Jabatan Agama. Jabatan Agama di bawah Tuanku. Yang hari ini adalah yang di Pertua Agong. Jadi kalau sudah mendaftar dengan Jabatan Agama negeri Kedah, negeri-negeri, tiba-tiba kena daftar lagi dengan kementerian, itu menjadi syarat besar untuk nak menerima apa-apa bantuan daripada kerajaan pusat. Saya kira satu perkara yang sangat tak patutlah yang dibuat oleh kerajaan pusat. Jadi masih lagi bersifat terpilih dan masih lagi ada yang dipinggirkanlah daripada mendapat hak. Bukan bantuan sebenarnya, sepatutnya mendapat hak yang sepatutnya. Jadi dalam hal ini saya kira Menteri Pelajaran, TPM, Perdana Menteri perlu bertanggungjawablah di atas penafian hak yang dilakukan kepada sekolah-sekolah agama. Yang Amat Menteri Besar dalam hal ini saya kira sangat prihatin dan sangat gembira lah dengan perkembangan yang ada pada Esa ni secara khusus. Sehingga mungkin ada setengah-setengah pihak beranggapan bahawa seolah-olah macam Esa ni menjadi anak mah kepada Menteri Besar. Padahal pada saya lah sebenarnya Menteri Besar ni memberi perhatian yang sama. Ini dibuktikan Queen. Menteri Besar sendiri turun, melibatkan diri, fikir macam mana untuk nak memajukan Queen. Sehingga Queen itu hari ini berkembang dengan begitu, saya kira atas idea dan keprihatinan Menteri Besar. Bahkan dalam menghadapi karena masalah itu ini pun, termasuk serangan-serangan daripada UMNO, semuanya Menteri Besar sendiri ambil tanggungjawab. Itu di sudut Queen. Mata Mahmud, daripada sebuah institusi yang ada 12 cawangan, tapi ada dulunya zaman UMNO Barisan Nasional pentadbir dulu, ada yang pengetua hanya pangku, menolong kanan tak cukup, kaki tangan pejabat tak sempurna. Lepas pada tu saya dipahamkan bahawa kau nak kira guru yang tetap di Mata Mahmud ni hanya lingkungan 3 ke 40 orang sahaja. Tapi hari ini selepas daripada Perkataan Rakyat ambil alih, Yang Amat Berhormat memastikan bahawa guru Mata Mahmud daripada dulu yang tidak tetap, nak dapat tetap pun kena tunggu yang tetap tu pencen dulu. Tapi hari ini saya dipahamkan sudah lebih daripada 100 orang yang sudah mendapat DG 41, dan yang tak dapat DG 41 lagi pun bukan kerana Mata Mahmud tidak bersedia untuk nak serapkan mereka, tapi kerana mungkin belum cukup syarat. Jadi untuk mencukupkan syarat itu, pada waktu cuti mereka dihantar berkursus
dan KDC khusus dalam waktu cuti. Jadi menggambarkan bagaimana keprihatinan Yang Amat Berhormat kepada pendidikan sekolah agama khusus Mata Mahmud. Dalam masa yang sama, untuk HESA ini memang Yang Amat Berhormat selalulah bertanya abang itu ini, dan bahkan dalam ucapan-ucapannya kita tergambar bahawa Yang Amat Berhormat sangat gembiralah dengan perkembangan yang ada pada HESA. Dan kerana sekurang-kurang kalaupun HESA ini tidak dapat memberikan apa yang dikehendaki oleh institusi ini secara sepenuhnya, sekurang-kurang HESA telah memberikan satu khidmat, mengadakan gabungan, kemudian kita saling kenal mengenai, dan hari ini di antara sekolah-sekolah ni dia ada satu kerjasama yang sangat baik. Contohnya macam tahfiz ni, bila dia anak-anak hafal Quran habis, mana dia nak lanjut, contohnya nak dapat SPM, nak dapat periksaan awam, maka dia akan dapat pergi ke sekolah-sekolah yang menjadi rakannya lah, jadi dalam HESA. Itu saya kira kami HESA sangat berterima kasih lah dengan keprihatinan Yang Amat Berhormat Mufti Ustaz.